Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat malam, tengah berehat bersantai. Dah siap solat tarawih? Dah siap persiapan untuk esok? Siapa yang dah online, tolong share dengan kawan-kawan. Dengar tak suara ni? Dengar tak suara? Kuat tak? Kalau tak apa dengar, cakap komen tak dengar takut sebab Kak Malati tak tahu sama ada you all dengar ke tak dengar dengan jelas apa yang Kak Malati nak cakap malam ni. Apa Kak Malati nak kongsikan pada malam ni. Nak kongsikan pada Okey, sebelumnya Kak Malati nak kenalkan diri pada yang baru kenal pada Kak Malati. Nama Kak Malati, nama saya Kak Malati, berumur 30 lebih. Berasal dari Johor. Dah menggunakan pad kain ni sejak 2012. Macam mana Kak Malati kenal dengan pad kain ni? Mula-mula dulu, Kak Malati antara orang yang skeptikal bila dengar perkataan pad kain ni. Pad kain? Macam mana nak pakai? Sebab daripada zaman Kak Malati kecil, Kak Malati guna kain ni, kain batik waktu period. Waktu awal-awal period je. Masa waktu awal-awal masa form 1. Form 1, form 2, form 3 masa tu Kak Malati guna kain batik. Sebab mak ajar guna kain batik kan. Lepas tu bila dah form 3 tu, dah mula start ada diperkenalkan yang pad pakai buang. So, Kak Malati gunakan pad pakai buang tu lah. Sampai dah sekolah menengah, sampai sambung belajar dekat universiti pun, still gunakan pad pakai buang. So far, Alhamdulillah Kak Malati tak ada masalah guna pad pakai buang tu. Cuma bila sampai waktu bekerja, sampailah Kak Malati bekerja, Kak Malati guna pad pakai buang lagi. Salah satu jenama yang terkenal kat Malaysia ni. Lepas tu bila satu hari tu ada bos, bekas bos Kak Malati dulu, ajak Kak Malati jumpa dia. Jumpa masa tu Kak Malati dah berhentilah kerja dengan dia. Sebab kerja dengan dia lepas Kak Malati berkahwin. Lepas tu sebelum bersalin anak pertama, Kak Malati berhenti kerja, jadi suri rumah. Jadi selepas beberapa tahun tu dia ajak jumpa, dia kenalkan pada Kak Malati tentang pad kain. Mula-mula dengar pad kain ni memang sangat-sangat skeptikal. Dalam otak ni fikir, aku ni dah biasa guna pad pakai buang, kenapa nak guna pad kain? Macam mana aku nak basuh? Macam mana aku nak jaga? Sempat ke aku nak cuci? Kat mana aku nak jemur? Itulah dipikirkan. Sebab dulu masa kecil-kecil dulu, masa yang berbelasan tahun dulu, kan duduk kat rumah sendiri. Jadi senanglah nak basuh, nak sidai dekat mana. Tapi bila dah dewasa, dah kahwin, dah ada anak, kena fikir. Nak balik kampung mertua macam mana nak cuci, nak balik nak berjalan-jalan macam mana nak basuh, nak jaga. So, tapi bos tu dia macam push jugalah mula tu kan. Cubalah dulu. Dia kata bagus pakai pad kain ni, selesa sangat. Jangan risau bocor lah, dia kata. Dah last, nak tak nak, bincang dengan husband. Try lah ambil dulu pakai kan. Try dulu macam mana. Masa tu nak pakai waktu period tu memang risau. Kejap-kejap check. Takut bocor. Betul ke tak betul? Dia tak bocor kan. Waktu satu hari tu kan, husband lah, dia cerita pada Kak Malati. Dia kata dulu, kenapa nak sangat pakai pad pakai buang tu? Cakap, kenapa bang? Tak tahu yang macam mana pad pakai buang tu dibuat. Macam mana? Suami Kak Malati dulu, waktu belajar dekat universiti, dia ambil kos computer industry tak silap. So, dia ada satu tugasan dulu, dia pergi melawat satu kilang. Satu kilang dekat selatan tanah air. Dia kata dia masuk ke kilang tu antara salah satu produk yang dikeluarkan adalah pad pakai buang. Dia tengok sendiri macam mana proses penghasilan pad pakai buang tu, dia cakap. Suami kata, tahu tak macam mana? Macam mana pad yang korang pakai, perempuan-perempuan selalu pakai tu, macam mana dia buat?
Dia kata mula-mulanya masuk kilang tu memang terkejut tau. Masuk kilang tu, dia kata dia nampak sebekas-bekas besar ni, sampah-sampah, kertas surat khabar, kertas kotak-kotak, jenis-jenis kertas tu yang hitam legam semua tu dikompreskan, dikompres, dimasukkan dalam satu bekas yang besar. Dalam bekas tu diisi klorin, diisi asid, dia letak bahan kimia sampai diproses-proses benda tu daripada satu box yang besar tu. Kemudian keluar ke satu tempat lain, dilunturkan benda-benda yang hitam tu, legam tu, jadi warna berkurangan, warna coklat, warna pirang. Lepas tu dimasukkan lagi satu dalam satu mesin yang besar, diproses lagi, dia letak lagi bahan kimia sampai akhirnya endingnya tu jadi warna putih. Cuba bayangkan daripada sampah-sampah yang kita guna setiap hari kan, surat khabar, kertas-kertas, kotak, dengan bahan-bahan terbuang yang terkumpul dekat tempat pembuangan sampah tu, dikitar semula, dimasukkan dalam satu bekas, dimasukkan satu mesin, diletak bahan kimia, diletak campuran-campuran klorin semua tu. Daripada benda tu hitam, legam, pekat, likat, jadi warna perang, masuk lagi satu mesin, jadi warna krim, sampailah endingnya warna putih. Kemudian daripada situlah diproses, dijadikan tisu, dijadikan kertas-kertas pakai buang, dan salah satu produk yang dihasilkan adalah pad pakai buang. Itu dulu zaman suami saya belajar dulu. Tapi satu kilang kat selatan je lah. Tapi sekarang bila Kak Melati check balik kilang tu, sekarang ni lah, tahun ni Kak Melati check balik kilang tu dah. Dia dah tak buat pad pakai buang dekat Malaysia ni. Pad pakai buang sekarang ni semua kebanyakannya diimport daripada luar dan jenamakan semula dekat Malaysia. So sejak daripada tu cakap betul ke bang? Betul ke macam tu sekali buatnya? Kita kata apa lah dia bang? Betul lah. Tak jaya sudah. Tengoklah berapa ramai perempuan yang sekarang ni ada masalah keputihan lah, masalah sengut. Abang cakap sengut. Kata senggugut lah. Berapa ramai perempuan-perempuan sekarang yang ada masalah macam tu. So, okey lah. Serius tak tipu? Betul lah tipu? Berapa nak tipu pun dia kata. Okey lah, try lah juga pakai. Mula-mula pakai. Tapi mula-mula pakai tu tak confident juga. Yelah, kejap-kejap check toilet. Kejap-kejap check toilet. Alamak lulah. Dalam otak ni duk fikir, dulu guna kain batik, lipat-lipat. Setiap kali berapa jam, mesti buang, tukar, basuh, cucikan, takut bocor kan. Tapi bila pakai pad kain ni, rupanya dia tidaklah seperti yang dianggapkan masa mula-mula pakai dulu. Sebab dia berbeza. Pad kain yang dihasilkan sekarang ni dah divariasikan, dah diformula, diperbaiki. Dia ada letak saluran pula. Lapisan kalis bocor. Dia letak lapisan kalis bocor ni supaya dia tak mudah bocor lah. Senang kata. So, sejak daripada tu, Kak Melati gunakan pad kain ni daripada, bukan setakat untuk period tau. Sebab Kak Melati tak ada masalah period. So, dia kata pad kain ni dia tahan lama. Jadi cubalah pakai daripada 2012. Lepas tu 2012 tu masa anak nombor 3. 2014 bersalin. Pakai waktu pantang. 2014, lepas tu 2015 bersalin lagi. Anak rapat-rapat. Pantang pakai lagi untuk waktu pantang. So pakainya pad kain ni ada banyak saiz yang Kak Melati guna ni. Jadi daripada saiz panty liner sampailah saiz pada lepas bersalin, gunakan sendiri. Jadi nampak rasa. Sampai sekarang, tahu tak sekarang tahun berapa dah? Sekarang tahun 2021. So daripada 2012 sampai 2021 memang tak pakai pad biasa lagi dah. Sebab tengoklah berapa lama boleh pakai, dah berapa lama boleh Kak Melati jimat dah. Memang tak pakai langsung pad pakai buang tu. Pernah lah sekali dua sebab tertinggal ataupun tak bawa stok balik kampung. Tapi bila dah biasa pakai pad kain, bila balik pakai pad pakai buang semula, rasanya lain. Tak selesa satu. Lepas tu rasa kadang-kadang cepat penuh satu. Lepas tu kadang-kadang rasa gatal.
Dulu tak ada elok-elok, tak ada rasa gatal, tapi bila dah biasa pakai yang lebih selesa, lebih selamat, dah pakai kain dah lembut itu. Jadi bila pakai pad biasa tak samalah. Tak samalah. Jadi sekarang ni bila sambil dah guna sendiri, dah ada pengalaman guna sendiri, jadi kita kat Melati kongsilah juga dengan kawan-kawan. Masa tu promote juga dekat adik ipar, sebab masa tu adik ipar kat Melati ni, dia kulit dia sangat-sangat sensitif dengan pad biasa ni. Dia dah guna pelbagai jenis pad, daripada yang murah sampailah yang mahal. Memang dia kata tak selesa, tak serasi, memang gatal, memang melecet. Kesian betul kat dia. Lepas tu kat Melati sajalah, try lah guna pad kain. Try lah dulu, kau tak tahulah selesa ke tak selesa ke. Wallahualam dah, kot lah boleh bantu elakkan daripada gatal-gatal lagi kan. Lepas tu dia kata, tak nak lah Kak Noh, dia kata, anda banyak kali try dah macam-macam jenis. Sekarang ni banyak jenis pad yang pakai tu, dia kata, nama kita panggil dia adik An je lah. Ada banyak pad yang anda pakai tu, dia kata pad Herbal je yang serasi dengan An, dia kata. Nak try pad lain tu takut nanti jadi gatal balik, dia kata. Tapi Kak nak try juga. Kata tak apalah, An cuba dulu, bagi beberapa helai kat dia. So dia kata tak apalah kalau An try pakai, kalau An rasa tak selesa, tak payahlah pakai lepas ni. Sajalah pakai off cubalah bantu kat dia pakai kan, off suggest kat dia pakai, ikut dia boleh rasa lebih selesa kan. So bagilah beberapa helai pad kain ni dekat adik ipar tu. The next period dia tu, lepas tu dia contact kat Melati. Dia kata, Kak Noh, best lah pakai, tak gatal lah. Betul lah Kak Noh cakap tak gatal. Best pakai pad kain ni. Berapa harga, dia kata? Nak buat stok lah banyak sikit. Nanti kalau pad yang pakai Herbal ni pun boleh selang-seli pakai. Kalau kat rumah boleh pakai pad kain ni. Kalau rasa nak keluar ke, takut tak sempat cuci ke, pakailah pad satu lagi tu. Okay. Sejak daripada tu, masa tu 2016 kot rasanya. Dia try pakai tu. So dia pakai tu, alhamdulillah sampai sekarang lah. Dia memang konsisten pakai pad kain tu. Dan dia dah tak pakai lagi pad Herbal ataupun pad pakai buang yang lain. Sampai sekarang. So Kak Melati dia orang tanya Kak Melati, bocor ke pakai pad kain ni, tak bocor ke? Soalan-soalan yang kerap Kak Melati tak dapat kan? Tak bocor ke? Kan kain. Yang kedua, berapa lama nak pakai? Yang ketiga, saya ni period banyak. So saya siapa yang sesuai pakai? Antara tu soalan-soalan favorite lah selalu Kak Melati jumpa kan. Sebab bila Kak Melati dah sendiri guna pen kad ini, Kak Melati syorkan pada kawan-kawan guna. Dan dalam masa sama, Kak Melati try jual sikit-sikit. Siapa-siapa yang ada masalah, gatal, biasanya kebanyakan ni yang guna pad kain ni sebab dia tak serasi guna pad pakai buang. Dan sejak daripada Kak Melati jual sendiri pad kain ni, berapa orang datang pada Kak Melati, dia kata, Kak, saya memang nak pakai pad kain sebab doktor suruh saya pakai pad kain. Cakap, kenapa? Kenapa doktor nak suruh pakai pad kain? Dia kata pad kain lebih selamat. Saya memang tak boleh pakai pad pakai buang. Selama ni saya memang pakai daripada zaman remaja, dia pakai panty liner, dia pakai pad biasa. Sampai satu tahap hari tu, dia kata lepas dia bersalin tu, lepas tu dia allergic yang sangat-sangat teruk. Setiap kali pakai, dia akan rasa gatal, naik ruam, lepas tu tak selesa. Sampai melecet kadang-kadang. Sebab tu bila saya jumpa doktor suggest kata, awak terlampau lama pakai pad kain, mungkin ada tindak balas yang kita tak tahu, ada kesan daripada penghasilan pad kain tu, yang kesan daripada pad pakai buang tu yang menyebabkan kulit dia jadi sensitif. Jadi doktor kata better lepas ni awak cuba pakai pad kain. Carilah, dia kata kat mana-mana mesti ada orang jual. So start daripada tu lah dia try pakai pad kain ni. Alhamdulillah, sejak tu dia the next tu dia kata alhamdulillah Kak, terima kasih Kak Melati sebab saya serasi lah guna pad kain ni. Dia kata saya tak ada gatal-gatal lagi dah, saya tak ada alahan lagi dah. So saya nak keep stock lagi lah. Tu salah satulah yang Kak Melati seronok dengar. Sebab bila orang dah biasa tak selesa setiap kali period, faham lah kalau kita tengah period, emosi confirm tak stabil kan. Lepas tu pula bila tengah kena pula dengan emosi yang payout, faham lah.
dengan emosi yang kadang-kadang hangin, kadang-kadang kena senggugut, kadang-kadang rasa macam nak marah je kan. So kita cuba tukar pada alternatif lain supaya emosi kita lebih tenang, supaya kita tak ada nak stres. Hilang tak ada nak kena senggugut pun, alhamdulillah, insya-Allah berkurang sebab kita tukar kepada yang lebih sihat. Lepas tu yang shocknya bila customer datang balik tu dia kata syukur alhamdulillah Allah mudahkan jumpa Kak Melati. Saya cuba pakai pad kain ni, saya tak ada masalah gatal-gatal, saya tak ada masalah ruam-ruam. So saya seronok, dia kata. Saya dah cuba juga pada kawan-kawan saya yang ada masalah yang sama. So kawan-kawan saya pun kata mereka nak try sebab satu design dia pun cantik. Tengok ni. Ni antara contoh. Ni contohnya. Ni saiz paling besar. Ni saiz dia. Jangan fikir, ingat pad biasa je tau yang ada banyak-banyak saiz. Pad kain pun sekarang ni ada banyak saiz. Macam saiz tadi. Daripada yang paling kecil ni booster. Daripada yang paling kecil ni saiz panty liner. Ni pun saiz panty liner juga. Yang ni jenis tipis sikit. Ni jenis special sikit. Ada macam biji-biji. Ni limited edition punya. Tapi jarang keluar. Yang ni pun jenis limited edition. Yang ni dry flock, jenis slim punya. Ni jenis slim. Ini jenis regular punya pad. Ni regular. Yang ni medium, heavy dan juga maternity. Semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saiz berbeza untuk pad kain yang Kak Melati guna sekarang ni lah. Lepas tu, tapi bila dah selesa pakai pad kain ni, ada juga yang cakap, kata, aku leceh nak pakai kain-kain ni. Kadang aku tak sempat nak cuci pun. Aku je ni malas nak cuci. Kadang aku takut tak bersih, aku takut kotor, aku takut macam-macam takut lah. Jadi aku tak confident nak pakai pad kain ni lah. Sebab itulah sejak daripada Snowdrop, Kak Melati punya supply ataupun HQ ni, 2 tahun dia buat research. 2 tahun dia buat research untuk mengatasi masalah bila ada customer datang kata, Kak, boleh tak tolong buat yang macam pad kain juga, tapi yang pakai buang je lah, yang tak payah cuci-cuci, tapi saya nak yang dia dia selesa, dia selamat dan tak ada allergic juga. So HQ buat research selama 2 tahun untuk mencari pad yang betul-betul organik, yang betul-betul diyakini selamat, tak ada gatal, tak ada alahan, supaya wanita yang memang ada masalah kulit sangat-sangat sensitif ni, dia boleh pakai, pilih sama ada nak pakai pad kain ataupun nak try pakai kepada pad pakai buang yang selamat, yang tak ada chemical, yang risiko rendah dan juga organik lah. So baru tahun ni kami berhasil dapat cari pad pakai buang yang selesa, yang daripada kapas yang grade nombor 1 organik punya. Jadi kami dah cuba untuk bagi pada beberapa orang yang ada masalah masalah kegatalan, especially yang dah biasa guna pad kain ni. Suggest lah cuba try pakai pad ni, gatal tak juga kalau pakai pad pakai buang yang ni. So ada dalam lebih kurang dalam 10 ke 50 orang tu yang dah biasa guna pad kain ni, kami suggest gunakan pad pakai buang ni. Pakai buang ni, cuba pakai buang. So ada yang cuba sendiri, dia cubalah. Dia cuba pakai pad pakai buang ni. Lepas tu waktu period the next month tu, dia orang datang balik, dia orang cerita balik feedback. Kata, Kak, saya ni memang dah lama pakai pad kain, Kak. Dah bertahun-tahun pakai pad kain, Kak.
Jadi bila saya nak pakai pad pakai buang ni, saya risau juga, takut tak selesa kan, sebab dah fobia. Dah fobia bertahun-tahun, lama saya kena gatal, kena kena naik ruam setiap kali period ni. Tapi bila akak suggest, saya percaya kat akak je lah, saya cubalah pakai. So saya pakai pad pad pakai buang ni. Pakai buang ni. Dia pakai, kata, lepas tu dia datang balik, lepas seminggu tu, lepas habis period, kata, "Kak, selesa lah. Puas hati lah." Sebabnya, saya bukan try akak punya tau. Saya pakai, saya cuba pad yang organik yang akak bagi ni. Tapi, saya juga pakai yang pad biasa yang saya pernah pakai dulu. Bila saya pakai pad ni, tak ada gatal tau. Tapi, bila saya try pakai balik yang saya pernah pakai dulu, saya tak lama pakai. Saya pakai 1 jam je dia kata. Dia pakai 1 jam je dia kata. Lepas tu saya tak tahan agak. Saya terpaksa buka awal. Saya terpaksa tukar balik pada pad kain. Ataupun saya pakai yang pad organik yang akak bagi ni. Sebab tak serasi. Saya dah tak boleh dah nak pakai pad pakai buang yang biasa tu. Memang kulit saya tak sesuai. Itu cakap dia lah. Kak Melati ajuk balik tahu apa yang dia cakap tahu. Bukan Kak Melati pakai, kalau Kak Melati cerita Kak Melati pakai pad biasa ni kan, kalau orang bayi kata bias pula kan. So kalau cerita balik apa yang orang dah pakai tu. Jadi bila SQ kata, "Oh, betul ke puas hati ni? Betul ke ada masalah apa tak?" Kata SQ kata tak. Dia orang kata yang pengguna-pengguna yang dah pakai tester ni lah, kata okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. So sekarang ni baru kita orang try buat untuk pad pakai buang organik punya. Tapi kami sekarang ni baru 3 saiz je pakai. Ada 3 saiz je yang baru kami keluarkan. Untuk saiz regular, saiz panty liner dan juga saiz overnight. Okay. Ni saiz overnight. Ni bentuk panty liner. Dan yang ni bentuk regular punya. Ini tak apa ni. So sekarang ni untuk permulaan ni kami cuma Kak Melati baru pakai sekali 2 je lah yang pad pad pakai buang ni. Sebabnya dah masih pakai lagi yang untuk pad kain. Jadi pad pakai buang ni Kak Melati spare je. Spare in case nanti kalau Kak Melati nak travel, atau Kak Melati nak balik kampung, boleh Kak Melati sparekan lebih untuk pad pakai buang. Sebab kadang-kadang kita bukan tak sempat nak cuci, tapi kadang-kadang tempat tu terhad. Time travel berapa kali dah kena tak sempat nak cuci. Sebab cuci-cuci je tak tahu tempat mana nak jemur. Dah last jemur kat bilik, tapi still lembab. Dah lah balik rumah, basuh balik. Buat selangnya tu. So bila dah ada pad pakai buang ni, just spare je lah dalam beg ataupun nak travel ke mana-mana, senang cakap. Okay. Ini tak apa. Okay, itu saja untuk malam ni. Kak Melati kongsikan untuk pengalaman Kak Melati bersama pad kain. So pada korang yang ada nak tanyakan soalan nanti, Kak Melati akan jawab untuk next time. InsyaAllah esok lusa, insyaAllah ada kesempatan Kak Melati akan buat live balik. Kak Melati akan ajukan contoh-contoh soalan yang biasa orang tanya pada Kak Melati supaya lebih jelas apa perbezaannya dan macam mana cara penggunaan. Terima kasih kerana bersama saya, Suyati Sidat Izara. Assalamualaikum. Jumpa lagi.